Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan ulang kaji UPKK dalam subjek Ulum Syar'iyah pada bahagian A iaitu akidah. Okey, dalam subjek akidah. So, kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1 hingga soalan 10 bulatkan jawapan yang betul. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Soalan 1, apakah hukum beriman dengan kitab? Okey, apakah hukum beriman dengan kitab? Okey, dah banyak kali dah kita bertemu ataupun jumpa dengan soalan-soalan berkaitan dengan hukum. So dalam akidah, kalau dia tanya hukum beriman ke ataupun hukum mempercayai ke, semua jawapan itu adalah wajib. Okey, hukum beriman kepada kitab, jawapannya wajib. Tak kisahlah hukum beriman kepada qada dan qadar ke, hukum beriman kepada sifat-sifat Allah ke, semuanya, semua jawapan, semua soalan tu bila ada hukum dalam soalan akidah, jawapannya adalah wajib. Okey. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan kedua dia tanya kitab Injil diturunkan kepada nabi. Okey, kepada nabi yang mana? Kat sini. Nabi apa kitab Injil? Okey, kalau kita tengok jawapan alif Nabi Musa kitab Taurat. Okey, kitab Taurat. Ba Isa kitab Injil. Okey, Jim Muhammad kitab Nabi Muhammad kitab Al-Quran, dan Nabi Daud kitab Zabur. Okey. So jawapannya ialah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Okey. Okey, seterusnya soalan 3, manakah sifat wajib Allah? Manakah sifat wajib Allah? Okey, yang mana satu sifat wajib Allah? Alif qudrah ataupun qudrat, ba al-kitman, jim al-baladah, dal at-tabligh. Okey, qudrah ni bermaksud berkuasa. Okey, berkuasa. Ba kitman menyembunyikan. Okey, menyembunyikan. Jim baladah. Okey, maksudnya bodoh. Tabligh menyampaikan. Okey, menyampaikan. So soalan tanya sifat wajib bagi Allah. Okey, jawapannya ialah qudrah, berkuasa. Kenapa? Sebab ba kitman. Kitman maksudnya menyembunyikan. Itu sifat mustahil bagi Rasul. Baladah juga sifat mustahil bagi Rasul. Tabligh sifat wajib bagi Rasul, iaitu menyampaikan. Okey. So jawapannya sifat wajib bagi Allah qudrah. Okey, seterusnya soalan yang keempat, baqa'. Okey, baqa' artinya baqa' ni adalah sifat wajib bagi Allah. Apa maksud baqa'? Alif ada, ba binasa, jim kekal, dal sedia. Okey, jawapannya sifat baqa' ni bermaksud kekal. Okey, baqa' artinya kekal. Kalau ada ni wujud. Okey, binasa, fana, sifat mustahil bagi Allah. Sedia, hidam, sifat wajib bagi Allah juga, tapi bukan erti baqa'. So baqa' artinya adalah kekal. Okey, seterusnya soalan 5, kesan beriman dengan sifat ilmu. Apa kesan beriman dengan sifat ilmu? Okey, ilmu ni adalah sifat Allah, ilmun, iaitu bermaksud mengetahui. Allah Maha mengetahui. Okey, apa kesan beriman? Bila kesan beriman, jawapannya mesti positif. Okey, benda yang baik-baik ataupun ayat yang baik-baik. Sentiasa marah, alif, sentiasa marah. Ba, sentiasa ikhlas. Jim, suka menunjuk-nunjuk. Dal, berdendam.
Okay, so kesan beriman ataupun ayat yang positif, ayat yang baik, jawapan dia ba, sentiasa ikhlas. Okay, tu kesan beriman dengan sifat ilmu. Okay, seterusnya soalan ke-6. Okay, Yaumul Jaza ialah hari. Okay, Yaumul Jaza ni adalah salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Apa maksud Yaumul Jaza? Alif, gegaran. Ba, cuti. Jim, pembalasan. Dal, raya. Okay, Yaumul Jaza ialah hari pembalasan. Okay, hari pembalasan. Okay, seterusnya soalan ke-7. Antara berikut ialah tanda-tanda kecil hari kiamat kecuali. Okay, dia nak tanda-tanda kecil hari kiamat kecuali. Ada perkataan kecuali kat sini, maksudnya jawapan di tempat kosong mesti tanda besar. Sebab ada perkataan kecuali kan. So jawapannya kita kena pilih tanda besar kiamat. Okay, alif keluar Ya'juj dan Ma'juj. Okay, ini tanda besar. Kemudian ba, kematian ramai orang alim. Okay, ini tanda kecil. Jim, ramai perempuan dari lelaki. Tanda kecil. Dal, ramai orang soleh meninggal dunia. Ini pun tanda kecil. Okay, so tanda besarnya, kecuali itu maksudnya yang bukan tanda kecil. Jawapannya ialah keluar Ya'juj dan Ma'juj. Okay. Seterusnya soalan ke-8. Berapakah Rasul yang wajib diketahui? Berapa bilangan Rasul yang wajib diketahui? 10, 25, 15 atau 30? Jawapannya bilangan ataupun Rasul yang wajib diketahui 25. Okay. Seterusnya soalan yang ke-9. Rasul wajib bersifat. Okay, so soalan yang 9 ni kita kena pilih sifat wajib bagi Rasul daripada pilihan jawapan alif, ba, jim, dal. Okay, alif khianat, ba dusta, jim amanah, dal kedekut. So sifat wajib bagi Rasul kat sini yang paling tepat adalah amanah. Okay, jim jawapan dia. Okay, seterusnya 10. Apakah erti qadar? Okay, ini dalam tajuk qada dan qadar, beriman kepada qada dan qadar. Apakah erti qadar? Ketentuan, pelaksanaan, keadilan atau kejadian. So jawapannya adalah qadar ni adalah pelaksanaan. Okay. Kalau ketentuan qada, pelaksanaan qadar. Okay. Seterusnya soalan nombor 11 hingga 15. Arahan soalan. Okay. Tanda right pernyataan yang betul dan tanda pangkah pada yang salah. Okay. So ini soalan right pangkah. Okay, kita baca soalan nombor 11. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, yang ni betul. Seterusnya 12, Nabi dan Rasul tidak berkahwin. Okay, salah. Okay, sifat harus bagi Rasul termasuklah berkahwin. Okay, kemudian soalan 13, Yaumul Jum'ah adalah nama hari kiamat. Yaumul Jum'at adalah nama hari kiamat. Yang ni salah. Hari Jumaat bukan nama hari kiamat. Okay, seterusnya rukun iman ada 6. Okay, yang ni betul. Rukun iman ada 6 perkara. Okay, 15. Qudrah ialah sifat wajib Allah. Qudrah ialah sifat wajib Allah. Yang ni pun jawapannya betul. Okay, antara sifat wajib bagi Allah adalah qudrah yang bermaksud berkuasa. Okay, seterusnya soalan 16 hingga 20. Arahan soalannya
isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Okey, antara jawapan yang dia bagi adalah At-Taurah, wajib, binasa, Muslim, ta'addud, munafik. Okey. So kita tengok soalan 16. Okey, soalan 16 berbunyi amboi. Okey, kitab tempat kosong diturunkan dalam bahasa Ibrani. Okey. Kitab apa diturunkan dalam bahasa Ibrani. So kalau soalan macam ni kita tengok pilihan jawapan dia, yang ada kaitan dengan nama kitab hanyalah Taurat sahaja. So kalau tak hafal kitab Taurat dalam bahasa apa pun boleh dijawab. Okey. So jawapannya adalah kitab Taurat. Okey, kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Okey, seterusnya Allah Ta'ala mustahil bersifat. Mana sifat mustahil bagi Allah dalam pilihan jawapan? Okey. Yang ni, ta'addud. Ta'addud ni maksudnya berbilang-bilang. Mustahil, Allah mustahil bersifat ta'addud. Mustahil Allah tu berbilang-bilang. Allah tu wahdaniyah. Allah tu esa, Allah tu satu. Okey, kemudian 18, dusta ialah sifat orang munafik. Okay. Pembohong. Dusta tu maksudnya bohong. Dusta ialah sifat orang munafik. Okay, tulis munafik. Okay, seterusnya, alam ini tidak kekal dan akan binasa. Okay, alam ni tidak kekal dan akan binasa. Okay, tulis perkataan binasa. Binasa. Okay, seterusnya, mukhalafatuhu lil hawadis adalah sifat Allah. So jawapan yang sesuai kat sini adalah wajib. Mukhalafatuhu lil hawadis adalah sifat wajib bagi Allah. Okay, sifat wajib bagi Allah. Mukhalafatuhu lil hawadis, berlainan Allah dengan segala yang baharu. Okay. Selesai isi tempat kosong. Soalan seterusnya, soalan soalan 21. Okay, soalan 21 hingga 25. Soalannya suaikan penyataan di bawah. Okay, penyataan ni dia nak kita bezakan ataupun suaikan tujuan dijadikan hari kiamat dengan kesan beriman dengan hari kiamat. Okay, kena bezakan tujuan dengan kesan beriman dengan hari kiamat. Okay, so kita tengok 21. Sentiasa mentaati perintah Allah. Sentiasa mentaati perintah Allah ni adalah kesan beriman dengan hari kiamat. Okay, kemudian 22, bukti Allah bersifat adil. Bukti Allah bersifat adil ni adalah tujuan dijadikan hari kiamat. Okay. Kemudian 23, menambah keimanan dalam diri. Menambah keimanan dalam diri ni adalah kesan beriman dengan hari kiamat. Okay. 24, bukti kewujudan Allah. Bukti kewujudan Allah adalah tujuan dijadikan hari kiamat. Okay, 25, alam ini tidak kekal dan akan musnah. Okay, ini adalah tujuan Allah. Okay, tujuan dijadikan hari kiamat. Sebabnya alam ini tidak kekal dan akan musnah.
Okey, seterusnya soalan 26 hingga 30. Okey, jawab semua soalan. Okey, jawab semua soalan. Soalan 26, dia nak 4 sifat wajib bagi Rasul. 4 sifat wajib bagi Rasul. Okey, so kita tulis sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, as-sidqu, al-amanah, at-tabligh, dan al-fatanah. Al-fatanah. Ataupun kita boleh tulis dalam jawi, benar, amanah, ataupun kat sini kita boleh tulis jujur, benar, jujur, menyampaikan, menyampaikan dan bijaksana. Bijaksana. Okey, seterusnya soalan 27, dua kelebihan Al-Quran. Dua kelebihan Al-Quran sebagai penawar dan kekal hingga hari kiamat. Kekal hingga hari kiamat. Itu kelebihan Al-Quran. Okey, ada lagi ke yang kita boleh tambah tentang kelebihan Al-Quran? Apa lagi kelebihan Al-Quran yang kita boleh tambah kat sini? Membacanya mendapat pahala, ataupun memansuhkan kitab-kitab yang lain. Isi kandungan Al-Quran memansuhkan kitab-kitab yang lain. Okey. Okey, seterusnya soalan 28. Soalan 28, dia minta dua tanda besar hari kiamat. Tanda besar hari kiamat kita boleh tulis keluar Dajjal, dan yang kedua turunnya Nabi Isa. Ataupun bolehlah tulis lagi apa lagi tanda besar hari kiamat, termasuklah tanda besar hari kiamat ni kita boleh tulis keluar Ya'juj dan Ma'juj. Okey, kemudian keluar Dabbatul Ard, ataupun asap dukhan memenuhi timur dan barat, ataupun muncul Imam Mahdi. Matahari terbit di sebelah barat. Itu tanda besar hari kiamat. Kemudian soalan 29, tuliskan makna berikut. Tuliskan makna berikut. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ni nama-nama hari kiamat yang bermaksud Yaumul Hisab, hari perhitungan. Hari perhitungan. Hari perhitungan, Yaumul Hisab. Kemudian Yaumul Akhirah.
Okey, yaumul akhirah ni kita boleh tulis hari yang terakhir ataupun hari akhir dunia. Hari terakhir ataupun hari akhir dunia. Okey. Seterusnya soalan 29 ba. Tuliskan dua contoh qada. Okey. Qada tadi ketentuan, qadar pelaksanaan. So dua contoh qada adalah okey, jodoh dan usia ataupun rezeki. Okey. So boleh tulislah. Okey, seterusnya soalan 30. Dia kata dua akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Okey, tidak beriman, dua akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Apa dia punya akibat tu? Okey. Suka menyalahkan orang lain. Okey, suka menyalahkan orang lain. Apa lagi akibat dia? Sombong dengan Allah. Okey. Apa lagi yang kita boleh tulis? Sebab tidak akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Kita boleh tulis mudah menyalahkan takdir ataupun berprasangka buruk terhadap Allah, ataupun gelisah dalam membuat keputusan dalam hidup, ataupun malas berusaha untuk mengubah nasib diri. Itu antara akibat-akibat sekiranya kita tidak beriman kepada qada dan qadar. Okey, saya rasa itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam ulang kaji UPKK dalam subjek ulum syariah pada bahagian akidah untuk kali ini. Semoga sedikit sebanyak memberi manfaat dalam mengulang kaji pelajaran dalam menempuhi ujian UPKK. Perlu diingat ini bukan soalan sebenar, ini kita buat ulang kaji soalan-soalan. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.